Muiz Pengurusi Tetap pada hari ini. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha selawat dan salam ke atas Rasul akhir zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga dititipkan kepada para sahabat baginda yang bersama menegakkan agama baik-baik penderita yang terberkah di hadapan mereka. Dititipkan juga salam kepada para tabi'in dan tabi'in dan yang mengikuti mereka hingga hari tamatnya dunia. Tidak lupakan juga kita titipkan salam dan al-Fatihah bagi abang kita, salah seorang ahli keluarga yang kita sayangi dan kita hargai jasanya, yakni Abang Abu Qasim bin Nur Azmi. Al-Fatihah. Muhtamiran yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula menyampaikan inti ucapan dahsyat saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Muktamar Pepins kali keempat sejak pendaftaran semula di bawah pendaftaran keseluruhan belia. Komitmen dan usaha kalian semua dalam menjayakan Muktamar kali ini amat saya hargai. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas usaha kalian semua, terutamanya kepada saudara SU Raihan bin Madris, saudara Karam Ispo Biro Latihan dan Pembangunan, saudara Adam yang sejak malam tadi berusaha menyiapkan apa yang patut untuk menjayakan Muktamar pada pagi ini. Alhamdulillah. Sedikit penghargaan juga diucapkan kepada para senior dan ahli Pepins yang berada, Abang Muiz, Abang Azam, serta sahabat-sahabat seperjuangan dari PKPM dan Badan Gabungan Negeri yang turut serta dalam meriahkan Muktamar kali ini. Tidak lupa juga adik-adik yang datang dari jauh, Selangor, Palo, jauh-jauh lah. Terima kasih kerana kehadiran anda yang datang dari jauh. Penuh semangat, insyaAllah. Moga semangat itu akan berkekalan dan mengisi semangat-semangat orang dalam Pepin ini supaya kita bergerak lebih ke hadapan, insyaAllah. Sahabat seperjuangan sekalian, zaman tahun kita mengadakan Muktamar yang merupakan medan pertemuan dan muhasabah bagi kita semua. Hal ini bukan satu perkara yang kecil dan perlu ditanggapi dengan serius agar kita dapat menambah baik akan jemaah yang kita gerakkan bersama dengan penuh komitmen dan semangat. Segala kekurangan dan kesilapan perlulah kita akui sejujurnya agar kita dapat merubah diri dan jemaah kita dengan sepenuh keikhlasan dan kekuatan kita, seperti mana yang dipesan oleh kekasih kita Nabi kita Muhammad SAW, yang bermaksud setiap daripada anak Adam adalah pendosa dan pendosa yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Di sini perlulah kita hayati dan jalani agar setiap dari kita dapat memperbaiki diri dan seterusnya jamaah ke arah yang lebih baik. Kita juga perlu merenungkan pesan dan nasihat Sayyidina Umar yang terkenal, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi pemeriksaan yang paling besar di hadapan Allah. Pada hari itu diperlihatkan semua amalan yang tiada tersembunyi sesuatu pun dari dirimu. Budaya ilmu dan rukun faham. Saudara-saudari yang dihormati Allah sekalian, tidak perubahan ke arah kebaikan memerlukan tindakan yang didasarkan oleh ilmu, pengetahuan dan kefahaman yang tinggi. Perubahan yang hanya dibuat berdasarkan semangat semata-mata hanyalah akan membawa kepada perubahan yang tidak boleh dijangka, yang selalunya membawa ke arah kehancuran berbanding kejayaan. Perkara ini boleh dilihat sepanjang sejarah manusia, di mana kesemua tamadun yang terkenal dan berdiri lama adalah terdiri daripada tamadun manusia yang berkeraskan kepada keilmuan, yang memecahkan budaya kejahilan, mensirnakan kegelapan dengan cahaya dan gemilang. Hal ini boleh kita lihat dari mula hadirnya Islam di tanah Arab dengan turunnya wahyu pertama yang membesar untuk membaca. Bukan itu saja, kita dapat melihat generasi penerus pemerintahan Islam juga mencapai zaman kepimpinan mereka apabila berlakunya pemesatan budaya ilmu di dalam negara mereka. Perkara yang sama berlaku di barat juga, di mana gerakan Renaissance menerangi dunia barat sehingga membawa mereka kepada kemajuan yang mereka nikmati sekarang. Pembudayaan ilmu merupakan salah satu budaya yang digariskan dalam tujuh budaya jemaah kita.
Selain itu, penekanan kepada budaya ilmu juga dapat kita lihat melalui salah satu jamaah rujukan kita, iaitu Ikhwan Muslimin, yang meletakkan rukun faham sebagai rukun yang pertama dalam 10 rukun bai'ah mereka. Hal ini menzahirkan kepentingan ilmu dan faham dalam pergerakan kita sebagai jamaah gerakan Islam di negeri Sembilan khususnya dan Malaysia amnya. Pembudayaan yang digariskan ini bukanlah digariskan tanpa tujuan atau main-main, tetapi ia digariskan atas kesan agama sendiri yang mengarahkan setiap muslim untuk menuntut ilmu, seperti mana hadis Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslimin. Selain itu, kita juga didedahkan dengan kalimah masyhur yang disilapkan dengan hadis baginda berkenaan ilmu. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Walau bagaimanapun, menuntut ilmu dari segi apapun perlulah kita giatkan. Setiap individu muslim, terlebih lagi seorang aktivis dakwah, perlulah merasa tamak dalam mencari ilmu. Ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu muslim seperti akidah, ibadah dan akhlak perlulah dipelajari dahulu sebelum bergerak kepada ilmu-ilmu fardu kifai yang lain, seperti ilmu-ilmu agama mendalam dan ilmu-ilmu keduniaan yang diperlukan oleh umat Islam. Setiap daripada penggerak dakwah, lebih-lebih pada zaman yang serba canggih ini, perlulah menguasai ilmu yang diceburi masing-masing sehingga menjadi autoriti dalam bidang tersebut. Jadi pakar kan? Hal ini bertujuan untuk memenuhi keperluan umat Islam sekaligus menzahirkan sifat Islam yang menyeluruh sesuai dengan slogan yang diwar-warkan, iaitu Islam is the way of life. Ikhlas teras kekuatan dakwah. Kekuatan kedua yang diperlukan selain kekuatan ilmu tadi dalam pergerakan dakwah adalah individu yang ikhlas dalam menggerakkan dakwah. Hati yang ikhlas dalam berkhidmat ke jalan Allah merupakan hati yang tenang dan teguh untuk kekal dalam menempuh jalan dakwah yang penuh liku dan ujian. Terlalu banyak sejarah para pendakwah lampau di kalangan Rasul, sahabat-sahabat, tabi'in dan pendakwah selepasnya yang menempuh pelbagai mihnah dan ujian dalam menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Segala ujian ditempuh dengan keikhlasan dan kesabaran serta pengharapan kepada janji-janji yang Allah telah janjikan melalui Al-Quran dan dari lidah Rasulnya yang dikasihi. Seakan-akan mustahil bagi kita untuk menerima perjalanan para pendakwah lepas yang menghadapi pelbagai penyiksaan dan penindasan daripada musuh-musuh yang terlalu sombong dalam menerima dakwah kepada Allah. Tetapi segala kemusykilan ini terangkat apabila kita memahami keikhlasan dan ketinggian iman yang mereka miliki dalam menegakkan agama Allah. Kerana keikhlasan yang tinggi itu hanya bisa diperoleh dengan keimanan dan keyakinan yang tinggi kepada Allah. Umpama reaktor nuklear yang tidak pernah padam dan menyalurkan kuasa tanpa batasan kepada mereka, generasi terdahulu sangat aktif dalam berjuang menegakkan kalimah Allah. Lihatlah usaha baginda sendiri yang memanfaatkan masa hanya 23 tahun bagi mengasuh kader-kader dakwah yang jelas fikrah dan murni keimanannya kepada Allah sehingga mereka berjaya menumbuhkan negara Islam pertama di Madinah Al-Munawwarah. Atas nama keikhlasan ini juga kita dapat melihat kemurnian hati golongan muhajirin yang sanggup menggadai harta dan nyawa dalam berdakwah dan berhijrah ke bumi Madinah. Kita juga dapat melihat kesanggupan orang Ansar dalam membantu saudara se-Islam dan sejamaah dengan mereka sehingga sanggup memberikan harta, tanah, malahan isteri mereka sendiri bagi membantu muhajirin walaupun mereka sendiri hanya mengenali mereka dalam masa seketika sahaja. Dari kesemua ini dapatlah kita lihat dengan jelas dan nyata bahawasanya ikatan ukhuwah itu bukan terikat pada kemesraan sahaja, tetapi juga daripada ikatan akidah yang murni kepada Allah. Ikatan ini terhasil daripada sifat ikhlas kepada Allah semata-mata sehingga sampailah kita kepada tahap ukhuwah yang tertinggi, iaitu isar, yakni berkorban demi yang lain. Ukhuwah dan amal jam'i. Ukhuwah merupakan teras kekuatan dan ikatan utuh bagi menghasilkan amal jam'i yang baik tanpa adanya trilogi wahdah, iaitu wahdatul fit, wahdatul qalb dan wahdatul amal. Maka amal jam'i akan menjadi hambar dan tidak menghasilkan impak yang besar dan berkesan. Ahli-ahli jamaah perlulah menjadikan wadah perjuangan ini sebagai sebuah keluarga yang mana mereka merupakan salah satu daripada anggotanya. Dengan menetapkan mentaliti tersebut, perjuangan ini akan menjadi lebih kukuh sehingga ukhuwah tadi dapat melonjak daripada tahap sekadar bertoleransi sehinggalah ke tahap sanggup berkorban demi yang lain.
Setiap ahli jemaah kita merupakan adik-beradik kita yang kita ambil kisah baik susah dan senang. Ikatan dan tautan hati kita perlulah kuat sehingga kita bisa membuat kerja amal jam'i bersama. Walaupun ada kalanya kita bergaduh dan kita bersusah payah. Contohilah apa yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi yang sanggup berkorban demi yang lain. Janganlah kita membiarkan sahabat-sahabat kita dalam jemaah melakukan kerja bersendirian dan tidak memberi bantuan ketika mereka dalam kesulitan. Begitu juga mereka yang berada dalam kesusahan dan kesempitan. Janganlah disembunyikan kesusahan dan kesulitan bersendirian. Kita semua adalah sekeluarga dan kita perlu menjaga satu sama lain. Waktu hidup ini sama-sama kita tolong-menolong. Janganlah sudah tiada baru kita tangisi pemergiannya. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, jamaah ini tidak akan berjalan dengan sempurna jikalau ahli-ahli yang ada di dalamnya tidak bergerak secara selari dan bersama. Ahli-ahli yang ada dalam jemaah perlulah menjiwai rukun-rukun bai'ah yang telah digariskan oleh ikhwan muslimin. Iaitu pertama, faham akan apa yang dibawa oleh jemaah. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas dalam mengerjakan tugas-tugasan dalam jemaah. Kemudian ketiga, amal. Kena bekerja dalam jemaah. Seterusnya adalah jihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja-kerja dakwah ini. Kelima, tidak boleh tidak pengorbanan perlulah kita lakukan. Tak ada pengorbanan tidak akan berjaya jemaah kita. Kemudian adalah taat dan wala kepada kepimpinan. Dan taat ini perlulah syarat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi akhir zaman. Seterusnya adalah tetap pendirian, tajarrud, persaudaraan dan sifat, percaya antara pimpinan-pimpinan dan ahli-ahli gerakan. Semua ini boleh kita telusuri dan kita fahami lebih lagi di dalam buku-buku yang telah dituliskan oleh tokoh-tokoh ikhwan. Ahli-ahli gerakan tarbiyah perlulah dengan sedaya upaya melengkapkan diri mereka dengan muasabah tarbiyah. Dan muasabah tarbiyah ini perlulah diserapi dan menjadi satu budaya dan tabiat dalam diri setiap orang. Pertama adalah akidah yang sejahtera. Kedua adalah ibadah yang benar, akhlak yang mantap, mampu berdikari, luas pengetahuan, kuat tubuh badan, bersungguh-sungguh melawan nafsu, menjaga waktu teratur dalam urusan hidup dan manfaat bagi orang yang lain. Kita juga haruslah menghidupkan 7 budaya yang digariskan oleh jamaah kita, iaitu membugar budaya ilmu dan berakhlak mulia, bersedia untuk belajar, mengajar dan diajar, penghayatan amalan kerohanian, memperkasa semangat ukhuwah, menghayati amalan syura, amal jama'i dan budaya kerja terancam, prihatin dan iltizam dengan isu semasa, menghayati ruh jihad fi sabilillah. Semoga dengan terserapnya ketiga-tiga konsep ini di dalam pemikiran dan hati kita, dapatlah kita semua menjadi sayap-sayap jemaah yang mengepak seiring dan bersama dalam mengangkat jemaah ini sebagai gerakan yang berperanan besar dalam membangunkan negeri Sembilan berdasarkan roh Islam yang suci. Yang terakhir, bagi muktamar kali ini kita mengangkat tema satukan hati kami, intimak sehidup semati. Tema ini difikirkan sebelum hadirnya bulan Ramadan yang lepas. Tujuannya adalah supaya ahli-ahli keluarga Popins menjiwai semangat satukan hati kami yang kita angkat sebagai moto persatuan kita. Bukan itu sahaja, kita juga menginginkan agar semangat ini dapat berkekalan dan tertancap dalam domel setiap ahli Popins, serta semangat itu dapat dizahirkan dalam bentuk komitmen dan kebersamaan dalam Popins sehinggalah Allah menjemput kita dalam keadaan kita berjaya mencapai visi, iaitu bagi melahirkan manusia yang menjadikan solatnya, ibadahnya, hidup dan matinya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dalam keadaan kita berusaha bagi memenuhi visi tersebut. Tema ini juga diangkat agar ahli-ahli Popins menyedari bahawasanya jalan dakwah dan merubah manusia kepada kebaikan itu bukan sekadar terhenti ketika mahasiswa sahaja, tetapi berlanjutan hingga ke hari tua. Ahli-ahli Popins perlulah juga menyedari bahawasanya perubahan kepada kebaikan itu bukan sahaja kita laungkan kepada orang lain, tetapi perubahan itu perlulah bermula kepada diri sendiri dan keluarga kita. Daripada 2 unit kecil masyarakat inilah kita mengharapkan apabila ia dapat dibentuk kepada sesuatu yang baik,
dapatlah ia memberikan impak yang lebih efektif dan berkesan kepada masyarakat sekaligus mewujudkan tamadun khairah ummah di masa akan datang. Akhir sekali, marilah kita menjadikan ingatan kita kepada Allah Yarham Abang Abu Qasim yang pada ahad lalu telah dijemput ke rahmat Allah sebagai suatu semangat dan dukungan kepada kita untuk meneruskan legasi perjuangan yang beliau tinggalkan. Beliau dilahirkan dalam wadah yang bernama Pepins ini dan tidak mustahil untuk kita menjadi sehebat seperti beliau jikalau kita komited dan istiqamah dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati kami. Assalamualaikum. Allahu Akbar.